Alhamdulillah berjumpa dalam siri Ibrah Salafus Salih untuk kita mengenali, mencintai dan meneladani. Sebab mencontohi dan meneladani orang-orang yang salih sebegini adalah satu kejayaan. Disebutkan di dalam syair, fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu mencontohi orang-orang yang mulia walaupun kamu tidak seperti mereka, sebab mencontohi orang-orang yang mulia itu adalah satu kejayaan. Lebih-lebih lagi petang ini kita nak bincangkan satu sosok tubuh yang sangat agung, yang sangat mulia. Sebenarnya Syafiq dengan Siti rasa tak layak saya nak berbicara tentang beliau. Rasanya lah. Sebab apa? Sebab jauhnya kita dengan Imam Asy-Syafi'i yang sangat mulia ini, iaitu rahmat besar yang Allah kurniakan kepada umat. Sehingga Nabi katakan, inna Quraisyan yamla'u tibaqal ardi ilmuhu. Sesungguhnya nanti akan hadir seorang yang berketurunan Quraisy, ilmunya memenuhi dunia. Siapa orang itu? Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau hafaz sejuta hadis. Beliau katakan orang yang disebut dalam hadis ini adalah guruku Imam Syafi'i. Masya Allah. Karena itu kita berusaha untuk mengenali dulu supaya kita kenal dan kita cinta. Bila kita sudah cinta, pasti nanti kita akan ikut dan kita akan taat. Sebab disebutkan dalam syair, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u." Kalau benar cintamu kepada orang yang kau cintai, pasti kamu akan taat padanya. Sebab orang yang mencintai orang lain akan taat dan ikut apa yang dilakukan, tinggal apa yang dilarang. Kita akan berbicara berdasarkan kitab Waqafatun Ma'a Salafina Salih, yang bermaksud berhenti sebentar dalam membicarakan tentang riwayat dan kisah Salafun Salih, orang-orang yang mendahului kita yang salih-salih. Kitab yang dikarang oleh Muhammad Yasar Al-Qadmani. Saya pilih kitab ini kerana perbicaraannya sangat luar biasa sekali. Ada fakta-fakta yang jarang kita dengar, terutama sekali tentang Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, yang disebut sebagai nasibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqihul millah wa nasirus sunnah. Imam Syafi'i berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli fiqh bagi umat dan penolong kepada sunnah. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman. Uthman adalah seorang tabi'in. Ibn Syafi' adalah di kalangan sahabat, tetapi sahabat yang kecil. Ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdul Yazid ibn Hisham bin Abdul Muttalib. Istimewanya Syafiq dengan Siti dan yang lain, daripada Muttalib inilah bersambung dengan bin Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay inilah juga nenek ataupun datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut nasab Imam Syafi'i bertembung juga dengan nasab Imam Syafi'i. Daripada mana tadi? Daripada Abdul Manaf bin Qusay. Sebab kalau kita memahami dan menghafal nasab Nabi, kita katakan Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadri bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudari bin Nizari bin Ma'di bin Adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bermakna nasab beliau sangat mulia sekali. Disebut dengan Abu Abdillah Al-Qurashi sebab berasal daripada Quraisy. Lahir di Gaza. Kita betulkan sedikit sebutannya Gaza. Selalu orang sebut Gaza kan. GH itu sebenarnya merujuk pada huruf Ghain. Gaza. Jadi kat Palestin tu, Palestine, bukan di Gaza Palestin, di Gaza Palestin. Dan dilahirkan pada hari yang sangat mulia, hari Jumaat, pada bulan yang sangat mulia, bulan Rajab, di tempat yang sangat mulia Gaza, di bumi Anbiya, Palestin pada tahun 150 Hijriah. Tahun yang sama, pada hari yang sama, meninggalnya dua orang ulama besar, iaitu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah di Baghdad, dan Imam Ibnu Jurayj Al-Makki di Makkah, Mufti Hijaz. Ulama ahli ta'wil mengatakan nanti budak ini akan menggantikan ketokohan dua orang ulama yang telah pergi ini. Patah silih berganti kita orang kan. Dalam kitab Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghdadi, beliau mengatakan kisah
Imam Syafi'i ketika nak melahirkan Imam Syafi'i bermimpi ada cahaya keluar daripada perutnya dan naik ke atas sangat terang sekali macam cahaya bola. Kemudian cahaya ini menerangi seluruh dunia. Kemudian dia khusus cahaya tadi pergi ke Mesir. Nah, kemudian cahaya itu pecah di Mesir dan cahaya itu menyinari dunia keseluruhannya. Ulama katakan inilah dia kehidupan Imam Syafi'i walaupun beliau tak lahir lagi. Sebab apa? Memang betul. Imam Syafi'i lahir di Palestin, kemudian berpindah ke Makkah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, kemudian ke Iraq, kemudian ke Mesir. Lastly di Mesir, dan kubur beliau sekarang dapat kita ziarahi dekat Mesir. Sebab itulah ulama katakan cahaya tadi itu dipecah dekat Mesir. Orang Mesir mendapat ilmu secara khusus daripada Imam Syafi'i sebab beliau berada di Mesir sebelum beliau wafat menemui Allah Azza wa Jalla. Luar biasa sekali. Nah, Imam Syafi'i seorang yang tinggi, pipinya bujur, maksudnya tidak bulat, lehernya panjang, bahu dan betisnya tegap, wajahnya kaca, tampan dan kemerah-merahan. Kalau nak tahu kemerah-merahan ni wajah orang yang dekat kawasan Syam. Syam ni Syria, Lebanon, Palestin dengan Jordan. Kalau nak tengok macam mana rambut Nabi Syafiq bin Siti mutarajjila adalah rambut Nabi itu dia beralun sedikit, ikal maya. Ikal maya itu macam mana? Mohon maaf ya, dia tidak berbulat-bulat macam orang Afrika, dan dia tidak macam baginda tidak lurus sangat terpacak macam sebahagian kita. Tapi ikal maya macam mana seperti orang dekat sebelah Syam sana tu. Masya-Allah. Nah. Lidah yang fasih dan sangat wibawa. Wibawa ni biasa dengan kaca ni. Kaca ni mungkin orang lihat orang tu kaca tapi tidak menakutkan. Kalau orang itu kaca dan berwibawa, kita nak tenung mata pun takut. Itu berwibawa. Dan of course sangat bijak sekali. Satu lagi yang jarang kita tahu, Imam Syafi'i sangat sedap membaca Quran. Sehingga kalau orang rindu orang kan panggil Imam Syafi'i baca Quran dan menangis-nangis orang baca Quran tu. Imam Syafi'i pula tak tahan tengok orang menangis. Imam Syafi'i dia rasa bersalah pula pasal merdu dan touching, kena dengan intonationnya. Orang tu pula menangis. Imam Syafi'i tak tahan, tak boleh nak teruskan kerana sayang dengan orang tu tadi. Tak apa, jangan menangis saat dia berhenti sebentar. Hebatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Menarik juga macam mana beliau mula menuntut ilmu. Imam Syafi'i seorang yang sangat mementingkan ilmu dan bahasa. Sebab bahasa adalah kunci kepada ilmu. Macam bahasa Quran kan. Kalau kita tak faham bahasa Arab, mungkin kita tak faham sangat Quran. Macam kita pergi ke negeri barat, kalau kita tak faham bahasa orang putih macam mana kan. Sama jugalah di negeri China dan sebagainya. Imam Syafi'i nak bahasa Arab satu, tapi bahasa Arab yang eloquent, yang sangat fasih. Sangat fasih. Sehingga beliau pergi ke satu tempat kawasan kampung tu namanya Bani Huzail. Bani Huzail ni paling fasih bahasa Arab, paling fasih. Lalu beliau menekuni bahasa dan sastra, begitulah apa sahaja yang bidang bahasa Arab. Sampailah satu hari berjumpa dengan seorang badui dekat perkampungan Bani Huzail. Badui ni tanya soalan agama. Ma taqul fi mara'atihi tahidu yawman wa tatharu yawman. Apa pendapat kamu tentang seorang isteri yang haid satu hari, esok harinya bersih, esok harinya haid lagi, kemudian bersih lagi? Imam Syafi'i jawab, la adri, aku tidak tahu. Soalan yang simple sebegini. Kata badui tadi, ya bana akhi, al-faridah awla laka minan nafilah. Wahai anak saudaraku, orang Arab kalau dia baik dengan seseorang, walaupun dia bukan anak saudara dia pun, tapi dia anggap bapa dia tu sebagai saudara se-Islam, lalu anak tu dipanggil ibn akhi, anak saudaraku. Sesungguhnya kefarduan itu ilmu fiqah lebih aula, lebih penting lagi daripada ilmu yang sunat. Ilmu sunat apa? Ilmu yang bahasa-bahasa sebeginilah. Masya Allah. Terkesan dengan kata-kata itu Imam Syafi'i, Masya Allah, jadi terfikir sejenak, dan orang Badui itu mengatakan, kamu
mesti mencari satu yang lebih fardu. Maka maksudnya mencari ilmu yang tiga itu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, especially ilmu fiqh dalam bab perkara ini. Dan mungkin juga dengan kisah yang lain, Imam Syafi'i pernah ditegur oleh seorang penjaga Kaabah. Penjaga Kaabah itu mengatakan, apakah kamu, aku lihat sibuk dengan ilmu bahasa ini, boleh menyebabkan kamu menjadi seorang guru? Imam Syafi'i pun terfikir, sebab dahulu pun pernah hampir sama ditanya sedemikian. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia pun berfikir juga. Lalu kata orang itu, tafaqqah yu'likallah, belajarlah fiqh, nescaya kamu akan diangkatkan darajatmu oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Imam Syafi'i? Ini ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Beliau katakan, fa nafa'ani Allahu kalamahu, aku mendapat manfaat daripada Allah, daripada kalam, perkataan orang itu tadi. Fa katabtu masya-Allah min ibn Uyainah. Lalu aku pun belajar apapun yang aku nak belajar daripada Imam Sufyan ibn Uyainah, belajar ilmu hadis. Thumma kuntu ujalisu Muslim ibn Khalid. Kemudian aku belajar dan duduk bersama dengan guruku Muslim ibn Khalid, belajar ilmu fiqh. Thumma qaddamtu ala Malik, aku pun pergi kepada Imam Malik. Falamma aradtu alaihi ila kitab siyar, ketika aku menunjukkan kepada Imam Malik buku tentang sejarah, faqala li, Imam Malik mengatakan, tafaqqah ta'alu ya ibn akhi, hendaklah kamu belajar fiqh, kamu akan diangkatkan darjatmu oleh Allah Azza wa Jalla, wahai anak saudaraku. Sebab itulah hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Imam Syafi'i nanti akan dikenal dengan orang yang mulia kerana ilmu apa? Ilmu fiqh. Dan juga ilmu hadis, tetapi lebih kepada ilmu fiqh. Tadi kita melihat beliau setelah diungkapkan kata-kata tadi, beliau terus belajar ilmu agama yang core, antaranya ilmu fiqh dengan ilmu hadis. Sebab itu hendaklah kita belajar dua ilmu ini. Jangan belajar ilmu hadis sahaja ataupun ilmu fiqh sahaja. Sebab untuk kita istinbat mengeluarkan hukum, tidak boleh hanya hadis sahaja, dia mesti fiqh pun sekali. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab beliau At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Beliau mengatakan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, innal fuqaha kal atibba wa innal muhaddithina kas sayadilah. Sesungguhnya orang-orang yang alim bab fiqh itu seperti doktor, dan orang-orang yang alim bab hadis sahaja itu seperti pharmacist. Pharmacist dia tahu obat, kandungan, ingredients dia. Tapi nak bagi how many tablets, berapa banyak tablets, berapa masanya, tak, itu urusan doktor. Tapi combination di antara hadis dengan fiqh menjadikan seorang itu sangat mantap sekali, seperti yang berlaku kepada imam kita ini, Imam Syafi'i rahimahullahu taala alaihi wa ardah. Kita sambung sekejap lagi dengan izin Allah. Hadza wa billahi taufiq. Subhanallah, itu dia Siti. Kita juga rakan-rakan pendengar, sebuah mukadimah yang sangat cantik, yang sangat orang kata apa, bermanfaat untuk kita. Dan nak sambung lagi kejap lagi, insyaAllah. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Ali, untuk sambung kembali cerita berkaitan dengan Imam Syafi'i. Silakan Ustaz. Seseorang itu mulia kalau dia menghafaz sesuatu yang mulia. Sesuatu yang paling mulia perkataannya adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, maka perkataan Allah itu terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Orang akan jadi mulia kalau dia menghafaz Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i berkata, hafaztul Quran wa ana ibnu 7 sinin wa hafaztul Muwatta wa ana ibnu 10. Aku telah menghafaz seluruh Quran ketika umur 7 tahun. Subhanallah. 7 tahun darjah 1 kan? Subhanallah. Kalau di Malaysia, Ustaz. Subhanallah. Dan kata beliau, dan aku menghafaz kitab Muwatta Imam Malik ketika umurku 10 tahun. Kitab Muwatta ni 1000 hadis tu ada dalam tu. Paling kurang 6 ke 7 ribu hadis. Dan beliau menghafaz ketika umurnya 10 tahun dalam masa 9 malam. Subhanallah. Subhanallah. Itu kelebihan yang Allah bagi pada beliau yang sangat luar biasa, sangat tremendous. Kalau kita lihat sejarah ini saja, kita tahu orang ini bukan orang biasa, tapi orang yang sangat luar biasa kan. Imam Syafi'i pernah berkata, aku berjumpa dengan sepupuku, seorang pegawai di Madinah. Lalu sepupuku tadi memberitahuku tentang kedatanganku kepada Imam Malik. Lalu untuk belajar dengan Imam Malik, sebenarnya Imam Malik ketika minta Imam Syafi'i untuk
menulis kitab Muwatta untuk dibacakan kembali, ataupun kata Imam Malik, aku akan datangkan seseorang untuk membaca kitab Muwatta hadis supaya kamu mendengar dan boleh menulisnya. Kata Imam Syafi'i, ya Tuan Guru, saya sudah hafaz kitab itu. Lalu dibacanya daripada mula sampai akhir. Tengah dia menghafaz, takut juga dengan Imam Malik, sebab Imam Malik ni orang yang sangat tegas dan orang yang sangat berwibawa. Jadi kata Imam Malik, teruskan. Sebab dia tengok Imam Syafi'i takut. Teruskan. Sampai khatam dibaca oleh Imam Syafi'i kitab Muwatta Imam Malik tanpa melihat teks ataupun tulisan sekalipun. Ribuan hadis dihafaz oleh Imam Syafi'i dalam fikiran beliau itu, masya-Allah. Subhanallah. Dan Imam Syafi'i mengambil peluang untuk bertanya soalan agama dengan Imam Malik. Lalu kata Imam Malik, lepas tanya satu lagi dengan izin guru, ya. Kata Imam Malik, anta tuhibbu an takuna qadhiya. Kamu ni seolah-olah macam mau nak jadi qadhi seorang yang alim. Jadi Imam Malik sudah mengesan akan kehebatan Imam Syafi'i sejak kecil. Macam mana keluasan ilmu Imam Syafi'i? Al-Qadhi Yahya ibn Mansur berkata, aku bertanya kepada para imam hadis. Siapa beliau? Imam Ibn Khuzaimah yang sangat terkenal. Adakah tuan tahu tentang satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan halal dan haram yang tidak diletakkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya? Ada tak tuan jumpa? Kerana beliau hafaz hadis. Beliau katakan, la, tak. Maksudnya seluruh hadis itu ada dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menunjukkan tabahurnya, luasnya ilmu Imam Syafi'i. Al-Hasan ibn Ali At-Tusi berkata, Abu Ismail At-Tirmidhi bertanya kepada kami, Imam At-Tirmidhi bertanya pada kami, aku telah mendengar Imam Al-Buwaiti, anak murid kanan Imam Syafi'i, berkata, Imam Syafi'i ditanya, kam usulul ahkam, ada berapa usul asas hukum-hukum? Beliau menjawab 500. Kalau kita jawab 5 saja ataupun 10, ni 500. Imam Syafi'i juga pernah ditanya, kam usul sunan, ada berapa usul asas hadis? Beliau menjawab 500 buah, 500 usul, maksudnya asal, kaedah-kaedah. Itu sangat menunjukkan Imam Syafi'i sangat detail pada setiap sesuatu tu. Kita paling kurang sepatutnya kita hafal 5 saja. Itu pun kita tak hafal. Paling kurang al-umur bimaqasidiha. Sesuatu perkara itu berdasarkan apa? Dengan niatnya. Betul. Kemudian banyak lagi lah kalau saya nak ceritakan di sini. Banyak lagi lah. Taib. Ala kulli hal, Imam Syafi'i dalam beristinbat dan mengeluarkan hukum, pernah Imam Al-Muzani dan Al-Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, kedua-dua anak murid Imam Syafi'i, mereka kata, kami pernah duduk dengan Imam Syafi'i sekali di antara Zuhur dengan Asar. Tiba-tiba datang seorang orang tua berserban dan pakai baju bulu dan pakai tongkat. Dan orang tua tadi pelik. Imam Syafi'i bila tengok, walau Imam Syafi'i sedang duduk macam santai-santai, dilihat orang tua ni, beliau pun duduk dengan tegap, betulkan pakaian, menyambut orang tua itu, salam dan duduk. Dan Imam Syafi'i melihat beliau dengan penuh penghormatan. Orang tua ni bertanya, boleh saya tanya soalan? Imam Syafi'i kata, tafaddal, silakan. Dan dia tanya, mal hujjah fi dinillah, apa dia hujjah dalam agama Allah? Imam Syafi'i menjawab, kitabullah, Al-Quran. Lalu ditanya, selepas itu, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah. Dia tanya lepas tu, Imam Syafi'i jawab, ittifaqul ummah, kesepakatan ummah, ijma' ummah. Ketika ni dia berhenti, orang tua tu. Orang tua ni tanya, kamu tahu dari mana yang kesepakatan ummah ni, ijma' ni, kamu tahu daripada mana? Ketika itu Imam Syafi'i termenung jugalah, terhenti juga. Kata orang tua tu, I give you 3 days, saya bagi kamu 3 hari untuk jawab soalan ini. Qad ajjaltuka 3, aku bagi kamu 3 hari jawab soalan ini. Fa in ji'ta bi hujjatin min kitabillah, saya mahu nanti kalau saya datang lepas 3 hari, kamu jawab saya soalan tadi tu dengan ayat daripada Quran. Wa illa, kalau tak ada, tub ilallah, kamu kena bertaubat kepada Allah saja ya kamu sebut. Tapi kamu tak tahu pun dalil pada mai mana. Imam Syafi'i dengan Siti jadi rasa Allah kata nak berubah ayat muka.
Pasal apa tak jumpa? Memang tak jumpa. Masya Allah. Kata anak murid beliau tadi Al-Muzani dengan Ar-Rabi', kami tunggu selama 3 hari Imam Syafi'i tak mai. Tak mai, duduk macam biasa tadi antara lohok dengan asar. 3 hari tak mai. Hari ketiga mai. Nak jadi cerita, hari ketiga Imam Syafi'i mai, orang tua tadi pun mai juga. Tu maksud kata dia tuntut janji dia. Tak kata panjang. Mai, apa dia kata? Pada Imam Syafi'i, hajati, pertanyaanku dulu lagu mana, hajat saya dulu lagu mana. Tak puas hati pasal saya tak dengar dalil. Kata Imam Syafi'i, na'am, ya. Terus Imam Syafi'i pun tak kata panjang, terus baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala Allah Ta'ala, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Setelah baca ayat ni, Imam Syafi'i kata yang dimasukkan ke dalam neraka tadi apa tu? Orang yang ikut hawa nafsunya. Lalu kata Imam Syafi'i, fala yaslihi ala khilafil mu'minin illa wa huwa fardun. Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam neraka Jahannam kerana mengikuti selain orang yang beriman kecuali wajib. Maksudnya wajib kita mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Itu adalah jawapan kepada ijma' ataupun kalau tak ada Quran, hadis, tak ada hadis, ikut kesepakatan ulama-ulama Islam. Orang tua tadi dengar ni kan, dia pun seronok, dia kata sadaqta, hang betul hang betul nah, sadaqta, kamu betul. Tu dia pi. Tak ada kata panjang. Kita pun tak tahu siapa kan. Mungkin malaikat ke apa kan, masya-Allah. Habis dia pi, Imam Syafi'i hampa dengan anak murid. Hang tahu tak? Qara'tul Quran fi kulli yawmin wa lailatin 3 marrat hatta wafaqtu alayhi. Hang tahu tak? Saya baca Quran 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tu khatam 3 kali 3 hari tu khatam 3 kali. Bermakna setiap hari khatam sekali. Sekali tu berapa? Sekali tu 30 juzuk, bukan bukan qul huwallahu ahad ulang 3 kali ataupun Quran juga kan. Ini ulang 3 kali Quran 30 juzuk. Baru saya jumpa jawapan. Subhanallah. Saya terfikir juga tadi kan bila baca Arab tadi ni. Kat rumah saya fikir orang tanya kita lah, kalau tak dapat jawapan, kita buka Quran tak? Rasanya paling awal kita buka apa? Google. Paling lupa nah. Paling awal. Jarang buka kitab. Dia Google dulu. Paling ni. Tapi kalau internet kena delete, kena terminate ataupun wifi tak ada, nak lari ke mana kan. Imam Syafi'i baca daripada mula sampai akhir. Subhanallah. Ini menunjukkan kedalaman dan kesungguhan Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum bukan sebarang. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Imam Syafi'i ini seorang yang sangat tawaduk. Waktu beliau kecil, beliau menuntut ilmu ramai, dikatakan ratusan guru beliau. Lalu orang tanya beliau, kan nama ni Muhammad. Ya Muhammad, madza tash'ur? Wahai Muhammad, kamu rasa apalah ni cari guru ramai kan? Kata Imam Syafi'i, saya tidak lebih seperti seekor penyu yang berjalan, merangkak. Seperti seekor penyu yang merangkak. Kita merangkak slow-slow mencari ilmu. Ketika Imam Syafi'i menjadi seorang imam dalam madhab dan mempunyai guru anak murid yang sangat ramai, dan beliau punya madhab sendiri kan, orang yang terkenal dah ni. Orang tanya the same question. Wahai imam, dulu Muhammad kan, wahai imam, apa kamu rasa sekarang ini? Lalu kata Imam Syafi'i, penyu dulu tu masih lagi merangkak. Penyu yang dulu tu masih lagi merangkak. Maksudnya apa ni? Tawaduk. Masih lagi merangkak. Walhal dah jadi orang yang sangat terkenal dan punya madhab yang sendiri dan menjadi rujukan kepada bukan pelajar ilmu saja, ulama-ulama pun dalam bersikap begitu. Sebab itulah kata Yunus As-Sadafi berkata, ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih cerdik dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Yunus, aku pernah berdebat dengan Imam Syafi'i, berdebat dalam agama tak apa. Lalu kami berpisah.
Di ketika lain kami bertemu kembali. Imam Syafi'i memegang tanganku, Imam Syafi'i yang pegang. Dan berkata, Ya Aba Musa, wahai Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, alangkah indahnya kalau kita sentiasa bersaudara walaupun kita tidak sama pendapat dalam sesuatu permasalahan. Masya Allah, sangat indah sekali. Al-Imam Al-Zahabi ketika beliau membaca kisah ini dan beliau mengomentari, beliau mengatakan hadza yadullu ala kamali aqli hadha al-imam wa faqahu nafsuhu fama zala an-nudhara yakhtalifun. Ini menunjukkan kesempurnaan akal adab Imam Asy-Syafi'i ini. Dia telah menggunakan akalnya untuk menundukkan nafsunya. Sedangkan orang-orang yang berdebat sampai sekarang masih lagi berbeza pendapat antara satu dengan yang lain. Kenapa? Beliau sangat sempurna dari segi akalnya kerana beliau ini sangat tawaduk. Dalam masa yang sama beliau sangat tremendous, sangat kuat hujahnya, mematikan hujah-hujah musuh dengan bara'atul istidlalat, kemahiran dalam menggunakan hujah. Pernah Imam Syafi'i mengatakan, Nadharatu yawman Muhammad bin Hasan. Beliau mengatakan, aku pernah berdebat dengan Muhammad bin Hasan. Siapa Muhammad bin Hasan? Anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Istimewa Imam Syafi'i, beliau belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah terkenal dengan ahlur ra'yi, menggunakan akal yang sehat, yang baik. Dan at the same time beliau belajar dengan Imam Malik yang selalu menggunakan hadis. Maka kesepaduan antara menggunakan akal yang sihat dengan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Imam Syafi'i seorang yang sangat luar biasa. Selepas ini kita akan lihat bagaimana kehebatan Imam Syafi'i yang lain dalam berfatwa dan dalam menghafaz Quran. Hadza wabillahi taufiq. Kita lihat seketika, kita akan sambung lagi selepas ini. Makin menarik kisahnya. Betul. Sebab selama ni kita dengar mungkin sikit-sikit, ini dengar habis daripada mula sampai akhir, menambahkan kecintaan kita kepada Imam Syafi'i. InsyaAllah. Untuk anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di IKIM FM. Ya, kita kembali untuk sambung kembali cerita berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah khair. Imam Syafi'i bukan saja menghafaz Quran, tetapi beliau membaca Quran yang dihafaznya itu. Kata murid beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau mengatakan kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahr Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i guruku mengkhatam Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam ni, kata Ibn Hatim yang meriwayatkan perkara yang sama, beliau menambah kullu dhalika fi salah. Yang khatam 60 kali Quran bulan Ramadan tadi itu dalam sembahyang. Waktu luar daripada sembahyang baca lain lagi. Lain pula. Masya-Allah. Solat lain pula baca. Macam mana kan? Kita cerita macam ni Siti dengan Syafiq. Memang ya Allah, kalau kita nak ikut kan, bila masa nak ikut tu? Kan betul. Tambah lagi Syafiq dengan Siti kerja macam ni, kemudian beberapa jam kena ada melayan tetamu dan mengendalikan rancangan yang sangat baik sebegini. Kadang-kadang letih balik kat rumah, termasuk yang bercakap ni pun. Bila masa nak baca Quran tu, kadang-kadang mohon maaf lah, frankly speaking satu juzuk pun payah kita nak baca kan. Satu juzuk, bukan satu Quran, satu juzuk pun payah nak baca. Tapi kita nak ambil semangat yang ulama katakan, ma la yudraku jullu la yutraku kullu. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tenang. Kan kita cerita tadi kan, janganlah tinggal semua. Hadirin, Imam Syafi'i dalam ilmu punya sanad. Dalam Quran umpamanya beliau katakan, qara'tul Quran ala Ismail bin Qustantin. Aku baca Quran dengan sanad daripada guruku Ismail bin Qustantin. Wa qala, kata guru beliau Ismail, qara'tu ala Shibil. Aku baca dan dapat sanad daripada gurunya Shibil. Shibil mengatakan bahawa beliau membaca pada Abdullah ibn Kathir. Dan Abdullah ibn Kathir mengambil ilmu ni daripada Mujahid, orang tabi'in. Dan Imam Mujahid mengatakan annahu qara'a ala Ibn Abbas. Beliau mengambil sanad ilmu Quran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan kalau belajar ni jangan, mohon maaf ya, jangan kita jalan pintas saja. Sebab belajar ni kena ada guru. Betul. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar
Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baghdadi, beliau menyebutkan la yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu melainkan daripada mulut para alim ulama. Sebab itu kita lihat ulama-ulama besar mesti ada guru dia, ada syekh dia. Tak salah tengok Google, tengok YouTube, is okay, tetapi jangan jadikan itu guru kita. Sebagai satu menambahkan maklumat, okey. Kalau dalam berguru tak, kita mesti ada guru tajwid, mesti ada guru kita, fiqh ada guru kita, dan ilmu-ilmu yang lain. Imam Syafi'i, keilmuan beliau bukan sahaja diakui oleh rakan-rakan tapi guru beliau. Ahmad bin Muhammad bin binti Syafi'i, anak kepada perempuan Imam Syafi'i, menjadi guru. Apa kata Muhammad? Apa kata Ahmad? Beliau katakan, aku mendengar ayah dan bapa saudaraku berkata, kana Sufyan ibn Uyainah idza ja'ahu syai'un min at-tafsir wal futya iltafata ila Syafi'i fayaqul salu hadha. Guru Imam Syafi'i bernama Sufyan ibn Uyainah. Kalau ditanya tentang permasalahan tafsir dengan fiqh dan payah sikit mungkin nak jawab, beliau katakan, beliau tengok Imam Syafi'i, tanya orang ni. Maksudnya tanya dengan Imam Syafi'i. Hebatnya. Siapa tak kenal dengan Sufyan ibn Uyainah? Sampai orang tak panggil Sufyan, orang panggil Ibn Uyainah. Kerana terkenalnya beliau itu dengan ilmunya, dengan takwanya. Subhanallah, pun dalam perkara yang beliau mungkin agak-agak kalau bahasa guru saya Syekh Nuruddin, remang-remang jawab ni mungkin tak berapa nak very certain, yakin. Beliau tengok Imam Syafi'i, hangpa tanya orang ni, tanya Imam Syafi'i. Luar biasa. Subhanallah, Imam Syafi'i umur 15 tahun dah diizinkan, saya gunakan perkataan diizinkan oleh gurunya Imam Muslim Ibn Khalid Az-Zanji untuk berfatwa. Apa kata guru beliau Imam Muslim? Afti ya Aba Abdillah, berfatwalah kamu, maksudnya bagilah fatwa lani, wahai Abu Abdillah, gelaran pada Imam Syafi'i. Faqat wallahi an laka an tufti, demi Allah lani, kamu lah layak untuk berfatwa. Subhanallah. Tingkatan 3 tu. Tingkatan Malaysia. Tingkatan 3 tu Syafi'i dengan Zaki. Satu. Yang kedua, beliau diizinkan oleh gurunya berfatwa. Bukan beliau saja-saja suka nak berfatwa, tak. Ni beza. Ada orang yang suka-suka nak berfatwa walaupun dia tidak punya malakah fiqhiyah, akhirnya berfatwa dengan fatwa yang salah. Imam Syafi'i diminta oleh gurunya untuk berfatwa. Masa yang sedikit tinggal ini, saya nak bicarakan beberapa kisah tentang kebijaksanaan Imam Syafi'i dalam bertakwa, dalam berfatwa, untuk kita lihat alim dan hebatnya beliau. Sebenarnya ada 13 kisah. Saya kongsikan 3 saja. Kalau tak dan kita sambung minggu depan, insya-Allah. Kisah yang pertama, Imam Syafi'i ketika di Baghdad, ada orang iri hati dengan Imam Syafi'i. Siapa yang iri hati? Siti, tahu tak? Dengan Syafi'i. Ulama-ulama. Sebab ulama-ulama lihat, satu, orang yang sangat dicintai oleh Khalifah Harun Ar-Rashid, Imam Syafi'i. Yang kedua, majlis ilmu Imam Syafi'i paling ramai orang. Sebab itu, mohon maaf lah, termasuk ustaz-ustaz dan guru-guru pun tidak terlepas daripada satu penyakit yang sangat bahaya, itu namanya hasad. Bahaya penyakit hasad ni. Penyakit hasad menyebabkan berlaku kemaksiatan di atas langit. Bila iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam, sombong dan hasad, dan menyebabkan pertumpahan darah yang pertama sekali berlaku di muka bumi, hasad. Apabila Qabil hasad dengan Habil, kan ceritanya panjang. Lepas tu jangan hasad lah, na'udzubillah. Ceritanya tadilah, kumpulan orang-orang yang bijak pandai tadi dekat Baghdad iri hati dengan Imam Syafi'i. Mereka nak malukan Imam Syafi'i. Macam mana? Mereka saja buat 13 soalan yang memang Imam Syafi'i tak boleh nak jawab punya. Memang tak akan boleh jawab. Tapi sengaja mereka kumpulkan orang ramai bersekali dengan Khalifah Harun Ar-Rashid, dan ditanya soalan ini di depan Imam Syafi'i. Sure, Imam Syafi'i tak boleh jawab soalan pertama pun tak boleh jawab. Ini kan pula yang 12 yang lain. Akan jatuhlah maruah Imam Syafi'i. Saya akan kongsikan 3 ataupun 1 saja hari ini, dan menunjukkan hebatnya Imam Syafi'i. Ditanya soalan yang pertama, ya Syafi'i, seorang menyembelih kambing dalam rumahnya, diperhatikan oleh isteri dan anak-anaknya. Keluar daripada rumah, orang tu masuk balik dalam rumah dan mengatakan kambing ini haram bagiku.
Keluarganya pun mengatakan kambing ini juga haram bagi kami. Wahai Syafi'i, jawab soalan ini. Apa ni? Subhanallah. Kalau nak suruh kita jawablah, habis masa orang ni kan. Tak apa, kita ajak terus. Kata Imam Syafi'i, subhanallah, mereka tak tahu darah Nabi mengalir kan. Keturunan Nabi tadi. Kata Imam Syafi'i, mereka rasa tak boleh jawab dah. Imam Syafi'i dengan tenang, ini melibatkan seorang yang musyrik, orang kafir. Dia nak makan kambing, disembelihnya kambing dalam rumah, diperhatikan oleh anak isterinya. Keluar rumah, dia masuk balik, rupanya di luar rumah tadi dia dapat hidayah daripada Allah, daripada tangan seorang yang baik, saleh. Dia jadi Islam. Bila masuk Islam, masuk rumah kan. Bila dia masuk rumah, apa hukum makan kambing yang dia sembelih awal tadi? Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab kan dia sembelih tadi ketika dia tak Islam lagi. Sekarang dia sudah Islam kan. That's why dia katakan kambing ini haram bagiku. Anak dan isteri pun mengatakan, abang, kalau begitu kambing ini haram juga bagi kami. Sebab apa? Sebab melihat suaminya, ayahnya tadi masuk Islam, mereka pun pakat masuk Islam ramai-ramai. Sebab itu mereka katakan kambing ini juga haram bagi kami. Ketika itu Khalifah Harun al-Rashid tanya dengan yang bertanya tadi, betul tak jawapan Imam Syafi'i tadi? Dijawab betul. Ada 13 soalan. Saya ingat satu lagi. Soalan yang ringkas. Soalan yang kedua, kata orang tu bertanya, seorang minum separuh air, ketika nak menghabiskan separuh yang berbaki, maka separuh yang awal itu halal baginya dan separuh yang berbaki tadi haram baginya. Hitam. Imam Syafi'i dengan tenang mengatakan, ketika seseorang itu minum air yang halal separuh dan nak minum lagi separuh yang berbaki, ketika itu hidungnya berdarah dan darah itu masuk ke dalam air, apa hukum air yang bercampur dengan darah? Hukumnya najis. Sebab itu haram baginya. Ditanya oleh Harun al-Rashid, macam mana Syekh, betul tak? Betul. 2-0 lah kan. Ini last, pendek sahaja. Kata orang itu, wahai Syafi'i, seorang sedang salat, ketika dia salam sebelah kanan, isterinya di rumah ditalak, diceraikan. Ketika dia salam sebelah kiri, sembahyangnya batal. Dan ketika dia selepas salat, dia kena bayar 1,000 dirham. Ini lagi payah ni kan, Syafiq Siti kan. Kita nak habak jawapan la kata pun nak sambung minggu depan. La tak mana la. Ini saya migraine tak dapat jawapan. Selesai. Kata Imam Syafi'i dengan tenangnya, itu situasi berlaku kepada seorang yang sedang solat. Dia sebenarnya telah berkahwin dengan seseorang yang suaminya hilang 3-4 tahun dahulu. Dalam istilah fiqah dipanggil mafqud. Maka dia kahwin dengan orang tu, isteri tu ada di rumah. Ketika dia bagi salam sebelah kanan, dia melihat orang yang hilang tadi tu mai balik. Ada pula. Bila dia patah, dia salam sebelah kanan, ada orang ni mai. Sudah pastilah dalam hukum Islam, isteri yang dia kahwin tadi kepunyaan orang tadi. Sebab dia hilang 3-4 tahun. Dalam istilah fiqah dia panggil mafqud. Boleh orang lain kahwin, tapi once dia patah balik, mestilah diceraikan isterinya itu, akan kembali pada suami yang asal. That's why bila dia salam, maka diceraikan isterinya di rumah, salam sebelah kanan. Bila salam sebelah kiri, dia terpandang dekat bajunya ini ada najis, cicak ke mungkin. Apa hukum pakaian yang kena najis? Tentulah najis, maka batal solatnya. Dan ketika dia habis solat, dia mengusap muka dan mendongak sedikit pada waktu malam itu, dia terpandang awal bulan, anak bulan telah muncul, hilal namanya. Dia telah berjanji untuk membayar hutang kepada seseorang yang dia hutangi di awal bulan dan amaunya 1,000 dirham. Itulah jawapannya. Kebijaksanaan Imam Syafi'i. Kita akan sambung lagi insya-Allah minggu depan, sedikit lagi kisah tentang beliau untuk kita teladani dan cintai dan kita sayangi Imam Syafi'i. هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia